Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 12, baris yang ke-12 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan sunat mandi. Di situ ni. Jadi yang telah lepas dia dah beritahu pada kita rukun mandi itu yang pertamanya niat pada raf'ul hadas, mengangkat akal hadas besar. Dan yang keduanya kita mengalirkan air pada sekalian anggota zahir bagi badan. Tu kata anggota zahir itu waktu kita duduk capku masa nak berok saat ni, nak qada hajat, maka yang terzahir itu pun dikira ke anggota yang zahir. Maka wajib atas kita saat ni tu kena bagi rata sekaliannya. Bersalah kalau kita saat ni tu terjun kolej, terjun sungai. Jadi pada waktu tu dengan semata-mata kita tergelar masuk ke dalam air hok lebih pada 2 kolah tadi tu, bila kita naik maka kira orang panggil terangkat dah hadas. Apabila kita waktu menyelam tadi tu kita niat bagi mengangkat ke hadas, walaupun sesaat masuk situ, tergelar naik, kira habis dah. Maksud katanya tak perlu nak tunggu seminit dalam air saat ni nak kena menyelam, tak apa. Ia kira mengalir pada sekalian anggota zahir dah. Sama juga dengan wudu. Sama juga dengan wudu. Wudu tadi pun iaitu kita kita masuk dalam air, kita niat bagi mengangkat hadas kecil, maka dia panggil sah dah pada wudu kita. Sah dah pada wudu kita. Walaupun orang panggil kita masuk tergelar saat ni tu tidak ada kadar untuk tertib. Kadar untuk tertib ni kalau kita kata kita ambil air semaya biasa ni, mungkin seminit 2 juga. Mungkin kita kata nak beri rata habis semua anggota yang fardu saat ni. Jadi tak perlulah kata kita duk menyelam lama-lama untuk nak menghasilkan tertib dia, tak perlu dah. Dia panggil ada dah pada takdir tertib tadi. Jadi benda-benda begini dia bahas dalam kitab-kitab yang besar lah.
Seperti hok mana kita nak buat pengajian hok daurah hok buya tu tolak dia meminta buat wuduk tu, tu lebih lanjut lah. Ada pohon ni kita reti ke hok basic fardu ain bagi kita, tak apa dah. Jadi hok masalah fardu ain hok kita kena reti dia kadang-kadang ada setengah-setengah kita ni lalai, iaitu pada membasuh kepada sekalian anggota yang zahir. Jadi kalau mandi orang panggil air hujan biasa tu ataupun kita ambil cetung, kita basuh niat mandi wajib tu, kita kata tak meratai habis lagi lah. Sebab tempat kita duk keluar haji tu pun tempat kawasan-kawasan tu kita perlu amati juga. Sebab tak ramai nak mengamati, nak orang panggil nak beri perhatian sikit pada tempat tersebut. Mungkin kerana terlupa, mungkin kerana tak tahu, tu atas individu lah. Atas individu. Sebab tu minggu lepas kita dah ada sebut dah. Kalau kata kita bersama dengan isteri kita pada waktu malam, dan kita mungkin kata nak mandi pada waktu malam tu, mandi wajib tentu tak. Jadi kita mandi pagi hari. Tapi pada waktu malam tu, kita basuh dulu tempat kemanduan saat ni, tempat air mani apa semua, dan tempat-tempat yang kemungkinan pagi esok tu kita tak basuh. Dan perlulah kita niat terus dah untuk mengangkat hadas besar. Baik ni. Jadi hari ni hari siri ke-21 lah. Siri ke-21. Mungkin salah tulis tadi. Faslun pada menyatakan sunat mandi. Bermula sunat mandi junub itu 16 perkara. 16 perkara. Sunat mandi bukan mandi sunat. Mandi sunat tu hak lain pula. Mandi sunat ni maksudnya mandi-mandi hak disunatkan. Mandi yang disunatkan ni banyak jugalah. Tiap-tiap hak orang panggil secara umumnya, tiap-tiap kali kita nak berhimpun dengan orang ramai, sunat. Kita nak membersihkan tubuh badan kita supaya kita pergi tempat orang ramai tu dalam keadaan orang panggil orang tidak tersakiti dengan bauan kita. Dia kalau setengah-setengah orang Arab bukan semua. Setengah-setengah orang Arab tu bila kita pergi tengok di negara Arab tu, kadang-kadang bagus tu baguslah. Macam mana? Masuk waktu dia semayang. Walaupun kadang-kadang dia tu tengah duk kerja, kadang hak yang jadi kekurangannya ialah pakaian dia, bau dia saat itu. Walaupun dalam keadaan busuk, dia pergi ke masjid. Jadi benda tu menyakiti orang hak duk semayang. Menghilangkan khusyuk orang duk semayang. Kadang-kadang naik penipah kepala, bau tu kuat sangat. Sebab itulah benda-benda tu kita kena jaga muamalah dengan manusia. Semaya di awal waktu tu bagus dah, tapi kena tengok dah pula. Kalau siapa menyakiti manusia, itu benda yang ditegah oleh syarak. Tu mandi sunat ni, sunat mandi. Sunat ketika mandi. Jadi benda-benda sunat ni pun kita kena ambil jaga. Bila benda wajib kita sempurna, dan kita sempurnakan benda-benda sunat, kita akan dapati kelazatan di dalam ibadat kita. Hak biasa yang berlaku banyak masyarakat tanya nak bagi khusyuk dalam ibadat solat, nak bagi ikhlas lah dan sebagainya, nak orang panggil nak bagi ada penambah baiknya pada ibadat. Jadi yang pertama sekali kena jaga ke hak wajib. Maksudnya biar ibadat kita tu sah dah pada syarat. Keduanya kena jaga ke hak sunat-sunat. Bila kita jaga mengamati hak sunat-sunat ni, insya-Allah supaya kalau kita semaya dalam keadaan kita pakai pun kadang-kadang tutup aurat baju pun tak pakai sementara ke semaya atas rumah. Iyalah tutup aurat tu sah, tapi seeloknya apa pakaian dia. Kalau baju mana hak sunat, pakaian serba dia lagu mana. Jadi benda-benda tu bila kita amati, jadi orang panggil khusyuk, keikhlasan dan benda-benda lain hak orang panggil inti bagi ibadat sani akan terhasil bagi kita satu demi satu. Kenapa? Kerana ada dah pada kita tu mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada 16 perkara benda-benda sunat. Pertama, menghadap ke kiblat. Ni comel sekali lah ni. Seeloknya setiap keadaan kita ni kita hadap ke kiblat. Hadap ke kiblat sama-sama. Comel kalau orang mari awal saat ni duduk hadap ke kiblat, comel kenapa?
Tawajuh kita pada Allah Ta'ala. Dia bila anggota badan kita ni duk sentiasa dengan hadap pada kiblat saat ni, dia hati kita pun nak terbawa sekali. Sebab tu lagi akan datang insya-Allah. Nih, pada bab masuk bab solat saat ni tu akan datang insya-Allah. Bab solat saat ni tu di antara benda hak sunat kita kena perhatikan juga ialah anggota-anggota kita. Jari tangan kita, jari kaki kita, hatta masa waktu kita rokok sunat tangan-tangan kita ni masa rokok kita pegangkan lutut kita saat ni tu sekira-kiranya dia tak suai besar sangat dia buka saat ni sekadar sekira-kira kalau kita mengangkatkan tangan kita tu menghadap ke arah kiblat. Dia nak gitu. Kaki kita bersama menghadap ke arah kiblat. Ni setengah orang tak mengamati pun benda tersebut. Jadi bagaimana nak dapatkan khusyuk lah, tazallul lah, nak macam-macam lah benda-benda hak inti bagi solat kita dapat tu tak akan dapat lah sebab hak zahir kita ni benda sempurna. Dia nak mari hak batin saat ni tu bila zahir kita yang sempurna. Cuba buat. Benda ni kita dah dapat dah. Dapat rasa dah. Dengan apa yang kita belajar pada guru-guru bila kita amalkan betul, lain dengan amalan kita hak dulu-dulu tu lain. Rasa Allah sedap. Walaupun tidaklah sedap supaya orang-orang aulia ialah serah tu dak. Tak mungkin tahap kita ni tahap orang yang buat maksiat lagi. Tapi nak dibandingkan dengan kita tak jaga ke hak benda-benda sunat, apatah lagi hak wajib pun. Hak syarat ni kita tak jaga, tu memang lagilah jauh. Tidak ada orang panggil solat tu sebagai qurratul ain bagi dia, penyejuk mata hati. Hak disebut dalam kitab Munyatul Musalli. Tak ada. Ni mandi seeloknya kita hadap pada kiblat. Kalau jenis mandi wuduk ni kalau tak boleh nak pergi hadap molek masa semaya itulah. Keduanya membasuh mani atau wadi atau mazi atau barang najis jika ada ia hawi basuh dulu. Masa kita nak mandi satu kita pergi basuh dulu. Tu dia sebut dah dulu mani tu mani tu cecair hok putih hok keluar dalam keadaan memancuk dalam keadaan merasa lazat. Dia ayat dah dulu. Air wadi air hok keluar waktu kita penat-penat. Air mazi masa kemuncuk bagi keinginan kita. Sebelum nak keluarnya air mani bolehnya keluar air mazi dulu. Atau barang najis jika ada ia barang najis, maksudnya mana-mana najis yang ada di kita ni seeloknya kita basuhkan dulu. Kalau kata kita duk qada hajat ke basuhkan dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membasuhkan benda-benda kotoran dan benda najis. Supaya mani ni bukan benda najis. Kalau najis lah kita semua najis, moga kita daripada mani. Mani ni kira kotoran lah. Kotoran walaupun kita kata tidak mani pun benda hak jenis orang rasa tak berapa benda hak diliwati benda diliwati benda rasa jijik. Sebab tu Allah Ta'ala menyedarkan kita dengan sebut ni kita ni mari dekat air mani, mari ikut kemaluan, maksudnya bukan tempat-tempat hak mulia belaka dah tu. Lepas tu duk mari rasa angkuh sombong, tak patutlah. Kalau mari duk titisai daripada embung-embung dok mandi yang melekat, tu lagilah nak jadi kau sombong. Mari kau air mani dah ni pun kau duk jijik-jijik ni pun mari lagi sombong. Baik, yang ketiganya mengucap bismillah hingga akhirnya, maksudnya habiskanlah bismillahirrahmanirrahim serta dimuqaranahkan niat seperti yang telah tersebut pada wuduk itu. Serta kita mari niat muqaranah, maksudnya serta kita menyertakan niat kita ketika mana kita mandi saat ni serupa dengan masalah wuduk. Wuduk kan dia sebut dah sunatnya baca bismillah masa basuh tangan, dan kita muqaranah, kita niat kata aku nak ambil wuduk kan Allah Ta'ala. Niat dah pada waktu tu nak menghasilkan sunat. Adapun masalah rukun niat tak terhasil lagi situ. Rukun niat dia kena pada salah satu juzuk daripada anggota muka kita. Tu bagi nak hasil bagi rukun niat. Dia kata seperti mana hak telah tersebut pada masalah wuduk dulu. Keempatnya mengambil wuduk dengan sempurnanya. Tu keempat, ambil wuduk dengan sempurnanya.
Tu di antara hak sunat. Tu kita ada ambil dah. Masalah di antara hak sunatnya, sebelum daripada kita mandi wajib ni, kita ambil wuduk dululah. Apatah lagi kalau kata kita tak nak mandi wajib lagi, kita berhadas, berhadas besar, kita nak mandi, nak makan, nak tidur. Kalau gitu kita kena ambil wuduk dulu, hak sunatnya begitu. Lepas tu kalau boleh air mani kita ni, maaf sebut hak kita ada duk keluar air mani ni, kalau boleh biar cucur dulu baru tidur. Cucur dulu, ambil ke wuduk, baru nak tidur, kan nak tidur pun. Tapi seeloknya kita mandi teruslah. Kerana bila kita dalam keadaan berhadas besar pula, ya benda hak molek-molek ni tak mari bersama. Jadi maksudnya biar kita ni sentiasa dalam keadaan suci. Kalau kita mati malam tu pun tak ada masalah lah, rasa comel dah. Maksudnya biar kita ni sentiasa dalam keadaan bersih. Serupa juga lah kalau kata kita saat ni tu duk makan budu ke, isap rokok ke. Orang tak isap rokok ni tak apalah, orang isap rokok ni yang mana? Biar ada etek, orang panggil sugi ke, sesuatu benda biar hilang ke terus. Hak kita dah isap tu, isap lah, nak buat lagu mana? Dah moga orang nasihat tak nak mengerti, tak nak mengerti. Jadi biar ada sugi tu, lepas pada isap rokok tu, biar kita sugi saat ni, supaya bau hak busuk saat ni tu terus hilang. Kalau kita kekal ke dengan bau busuk hak rokok saat ni tu, tak molek sebab benda-benda bau hak tak molek ni, dia tak bersama dengan dia tu, benda-benda hak molek, melekat tak masuk. Bila bau benda tak molek, hak masuk dekatnya setel. Sebab tu kalau boleh kita buang ke selalu bau saat ni. Kalau ada rokok, orang panggil di telinga kanan kita, biar ada sugi di telinga kiri kita. Ni habis 2-3 telinga ni rokok belakang. Duk sakup. Tu kalau kita besar tu dia sebut. Sugi ni nak tak mana? Dia sebut. Masa kita guna ke sugi. Baik, boleh aja kalau kata kita nak menjaharkan kalimah kita masa kita niat dalam tanda tu boleh, cuma kalimah Allah tu lah hak tak nak sebutnya. Jadi bila kalimah Allah Taala tu kita niat pada diri je lah. Nawaitu rafa'al hadas akbar an jami'il badani fardun. Dah, pati lillah Taala tu sebut pada diri kita lah, dalam hati. Hak lain tak ada masalah. Sebab kalimah Allah ni kalimah mulia seperti mana yang kita tahu. Begitu saja. Baik, dimuqaranahkan niat. Di sini kata dimuqaranah maksudnya kita sertakanlah niat selalu. Masa kita nak baca bismillah saat itu seperti yang telah tersebut pada masalah wuduk itu. Maksudnya dia nak ayat sini sunat kita menyebutkan bismillah tu serta dimuqaranahkan bersama masa waktu kita nak cucu air ketika mana mandi. Mandi wajib ke, mandi sunat ke. Adapun memuqaranahkan niat, menyertakan niat ketika mana menyucikan tubuh badan kita tu, kalau hak fardu tu wajib. Ada hak sunat je lah. Supaya kita kata mandi sunat Jumaat. Jadi pada waktu tu kita pun sama, kena muqaranahkan niat kata aku nak mandi ni mandi sunat Jumaat. Gitu. Tu hak moleknya. Jadi supaya sekarang ni dengan keadaan kita tak boleh nak pergi masjid bagi orang lelaki ni. Jadi seperti mana kata Syekh Nuruddin apa semua, kita kena buat kelakuan supaya Jumaat jugalah. Hak tak boleh nak perginya Jumaat saja. Ada pun berselawat, pakai wangi-wangi, pakai baju putih. Bahkan kalau mandi pun seeloknya kita mandi niat Jumaat, lepas tu nak pergi tak boleh. Umpama kita kata kita nak pergi tak boleh. Ni ada hari Jumaat pun tak apa hari Jumaat. Tak ada rasa gapo dengan Jumaat. Dahlah kita nak pergi Jumaat tak boleh dah. Nak dengar tok khatib tak boleh dah. Perasaan dengan Jumaat tu pun hilang. Jangan buat begitu. Tu dia panggil kita ni dah tenggelam dah dalam keadaan tak boleh nak pergi masjid. Maksudnya biar kita tu hadirkan hati tu dengan masjid juga. Supaya sekarang ni tak boleh nak pergi masjid, mari berjemaah di rumah. Sebab tu kalau kita hotel dah pedoman solat Jumaat tu di belakang-belakang. Ulama sebut kata kita tak boleh pergi ke masjid solat berjemaah, tak ada masalah sebab ada keuzuran.
Tetapi adakah kita mendapat fadilat berjemaah atau tidak? Maka kata ulama dapat fadilat kalau kita semaya jemaah di rumah. Kalau di masjid pun kita tak boleh nak pergi, ada keuzran, tiba-tiba di rumah tak semaya jemaah, maka tak dapat fadilat. Atas tengah pendapat kata gitu. Maka kita raikanlah pendapat saat ni dengan kita berjemaah di rumah bersama isteri kita, hak lebih afdalnya pada awal waktu. Terutama kalau maghrib juga lebih-lebih lagi lah, sebab waktu dia tak banyak. Ada pun isyak, isyak saat ni tu kalau kita bahas pada dalam kitab kan, kita sunat kata memperlewatkan sedikit. Memperlewatkan sedikit. Baik, sebab banyak hadis berkaitan dengan solat isyak ni. Kita tak nak panjang kalau sininya. Cuma nak ayat kata gitu lah lebih kurang. Yang telah tersebut wuduk itu. Keempat, mengambil wuduk dengan sempurnanya, maka diniatkannya wuduk tu akan sunat mandi. Ada rasa ada yang bertanya buat ni, nak niat gana wuduk ni? Tak, sebelum daripada kita nak mandi wajib tu nak niat apa? Niat ambil wuduk sunat bagi mandi. Sebelum pada kita nak mandi tu sunat ambil wuduk. Maka kerana itulah kita mandi. Maka kerana itulah kita berwuduk, wuduk niat untuk mandi. Gitu Maka diniatkannya akan sunat mandi jikalau sunyi ia seorang daripada hadas asghar. Qaid jika tu qaid. Apa qaid? Qaid ni maksudnya gantungnya. Maksud kata sunat ambil wuduk sebelum pada mandi saat ni jika dia saat ni tu sunyi daripada hadas asghar. Hadas asghar ni maksudnya hadas kecil. Kalau katalah dia tu memang terbatal wuduk, maka sebelum pada mandi sunat dia ambil wuduk dulu. Dan jikalau tiada sunyi, maksudnya kalau dia tu ada wuduk dah. Dak lagu mana ada wuduk tiba-tiba terbatal. Ada wuduk. Ada wuduk tetapi wajib mandi. Lagu mana? Seperti kita keluar air mani sendiri, maksud katanya kita mimpi. Kita duduk, orang panggil tidur yang tetap pada punggung, kita mimpi keluar air mani. Itu di antara contoh bagi orang panggil wajib mandi tetapi wuduk masih kekal. Nampak ni? Itu di antara contoh. Banyak lagi lah dalam kitab tebal sikit. Tu kena pergi kitab tebal sikit ni. Kena ngaji tebal sikit. Cuma tu di antara contoh dia. Lafaz aku lepas apa apa ni cara kau tolak ni. Jadi masalah aku lepas mung saat ni tu kena tengok pada niat dia lah. Tu dalam kitab Idahul Bab. Kitab Idahul Bab tu ada cara masalah suami sebut pada isteri aku lepas pada mung tu. Seingat saya dibahas di situ. Termasuk daripada masalah orang panggil perlu pada niat dia juga. Lepas lagu mana tu maksud dia. Kalau kata tolak, maka kira dengan tolak. Bolehkah mandi sunat ketika haid? Ketika haid ya tak disuruh ke mandi sunat lah. Sekejap ni. Waktu haid Allah SWT. Nanti tengok ke bawah ni. Kok ada. Mandi sunat ketika mana waktu haid ada beberapa ketika lah. Beberapa ketika seperti anda tengok dah. Saya pun lupa dah bahasa haid ni. Seingatnya tak ada masalah. Nanti tengok dah. Nanti jap. Maka diniatkan dengan dia hadas asghar jua. Kita dah bahas ni ayat ni. Jadi fikiran duk fokus ni. Masalah hok kata sunat wuduk itu kalau katakanlah kita waktu tu apa nama ni? Waktu tu kita tak ada wuduk sunat. Kalau ada dah wuduk tak payah. Masalah sunat haid tu cuba tengok pada pengajian kitab haid kita. Ada sebut dah dulu. Pengajian kitab haid kita tu ada dah. Maka diniatkan dengan dia hadas asghar jua. Kelima, bersungguh-sungguh menyampaikan air pada segala perlipatan. Artinya kelima. Di antara sunat mandinya ialah menyungguh-nyungguh pada menyapukan air pada perlipatan. Tempat-tempat hok orang panggil hok tidak terzahir pada kebiasaannya.
Kalau kata perut kita apa, ikutlah mana-mana perlipatan saat ni. Anggota seperti pada telinga, ni di antara perlipatan juga ni. Kena orang panggil kena cermat sikit sini. Jadi kalau kita buruh dengan air saja ataupun guna ke orang panggil air hujan saat itu, mungkin tak kena rata ni pada perlipatan ni. Ni. Dan di dalam lubang hidung hak zahir lah. Tidak kata masuk ke batin hak zahir ni. Pada hak masalah wudu pun sama. Kena sampai kepada lubang hidung hak zahir, hak dikelihatan saja. Dan pada perlipatan kulit kalau hak alah ke dalam ni sunat sajalah. Kalau hak zahir luar ni wajib. Dan pada perlipatan kulit perut, supaya kita sebut ni. Keenam, menyelati pada segala pohon rambut. Sunat kita rambut kita ni kita selak guna tangan lah. Terutama kalau rambut panjang tebal, 3 kali dengan digosok, dibasuhkan tangan supaya sampai air kepadanya kepada pohon rambut. Pohon ni maksudnya umbi rambut kita. Nak bisa apa? Ini sunat ni, antara sunat. Kalau kata tak rata tu jadi wajib lah. Ini kata sunat. Ketujuh, mendiruskan air ke atas kepala, jiruh air. Sunat juga. Kita ambil air, kita jiruh atas kepala ni. Kedelapan, mendiruskan air pada pihak sebelah kanan yang dihadapi. Jadi di antara sunatnya kita mula ke jirusan itu daripada atas dulu. Tu kita bahas dah rasa sebelum pada ni. Kemudian kita jirusan itu sebelah kanan tu, sebelum daripada sebelah kiri kita. Dia sama dengan aturan kita mandi mayat, iaitu kita mendahulukan kanan daripada kiri. Itulah yang terlebih afdalnya. Kalau kita nak jiru ikut kanan kiri pun boleh, tapi yang lebih afdalnya kita mendahulukan menjiruskan hak kanan daripada hak kiri. Maka demikianlah pada kirinya, tak lepas pada kanan, kiri pula kok sebelah atas, alah ke bawah. Kemudian pada pihak sebelah belakang kanan, maka kirinya. Jadi maksudnya basuh dulu hak depan kanan, hak depan kiri, lepas tu basuh ke pula hak sebelah belakang kanan dan belakang hak kiri. Kesembilan, berulang-ulang 3 kali membasuh segala anggota. Dia suka wudu mandi. Iaitu dengan 3 kali. Sunat. Jadi kalau kita jiruh dah sekali, sunat kita ulangi ke pula kali kedua dan kali ketiga. Sunatnya begitu. Ke-10, diada di antara benda hak tak sunat ulang 3 kali ni supaya tayamum. Tayamum tak sunat kita nak ulang 2-3 kali. Jadi jangan pula kita kesemara dengan hak tayamum tu. Ke-10, menggosok pada tiap-tiap kalinya kita gosok. Afdalnya kita gosok. Jadi memadai dah dengan kita rata ke air, tetapi lebih afdalnya kita gosok. Ke-11, menghadirkan niat pada permulaan basuh saat ni. Afdalnya begitulah. Jadi kalau katalah kita mandi wajib, mandi dulu baru hadirkan niat pun boleh. Jadi maksudnya anggota hak sebelum pada niat saat ni kita kena basuh pula. Tapi kalau masa awal mandi tu kita dah niat, maka pada waktu tu tidak ada masalah dah lah. Tak perlu nak ulangi dah mana-mana anggota. Sebab tu dia kata menghadirkan niat pada permulaan mandi tadi. Dan yang datang kesudahannya, maksudnya kita kekalkan niat kita saat itu, hinggalah kepada sudah kita mandi. Kita kekal ke kata niat mandi. Ke-12, membasuh itu dengan berturut-turut. Sunatnya kita basuh berturut-turut, maksudnya mualak. Berturut-turut sini maksudnya apa? Mualak. Serupa dengan wudu. Wudu sunat kita mualak. Jadi kita bahas dah masa wudu gitu. Jadi kalau katalah kita saat ni tu tak nak basuh kepala lagi, nak basuh anggota badan dulu, tak ada masalah. Serupa dengan hak saya sebutkan.
Malah mana-mana kita nak mandi. Kita basuh anggota-anggota kemungkinan kita terlupa pada nak basuh. Dah. Maka pagi esok kita sambung mandi pula, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab takut pagi esok tu kita mandi tapi terlupa niat. Jadi kita niat awal mana-mana lagi. Baik. Ke-13 bahawa jangan dikurangkan air mandi itu daripada satu ganteng. Seeloknya jangan kurang. Seganteng ni pun tak ada besar mana, besar sikit daripada masalah wuduk gitu je. Ada kenapa jangan kurang pada seganteng? Sebab Nabi SAW dia mandi tak kurang daripada seganteng. Nabi SAW mandi dengan seganteng. Adapun ambil wuduk apa istilahnya cukup. Jangan kurang daripada tu. Ke-14, jangan ia mandi dahulu daripada berkumur. Jadi sunat kita berkumur dulu. Jadi hak kumur ni hak bagi dalam ni tak wajib nak sap air. Cuma sunat saja. Lepas tu bila pula hak paling afdal waktu kita nak kumur ni, masa kita mandi ke, sebelum mandi dia kata sunat berkumur. Sebab berkumur lain dengan wuduk. Wuduk saat ni dia ayat dah. Sunat wuduk sebelum mandi ni jikalau kita saat itu berhadas kecil. Kalau kita tak berhadas kecil, maka tak dituntut di atas kita untuk berwuduk. Jadi kalau tak dituntut berwuduk, berkumur macam mana? Sunat kita berkumur sebelum daripada kita mandi. Ke-15, membaca doa sudah selesai daripada mandi. Baca doa, ada doa juga weh. Seperti doa yang telah tersebut pada wuduk. Tu doa dia. Tanda molek ini. Jadi seperti mana hak sunat kita berdoa lepas pada wuduk, sama juga dah sunat kita berdoa lepas pada mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ajina minat tawabin waj'alna mutahhirin waj'alna min ibadika salihin. Maka sabda Nabi SAW, futihat lahu. Terbuka baginya samaniatu abwabil jannah. Terbuka baginya 8 pintu syurga. Dengan sebab lepas pada mandi apa saat ni, dia tak ada tangan berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi masalah mandi pun sunat berdoa seperti mana wuduk. Tanda molek sini. Sebab tak semua kitab dia tulis-tulis gini ni. Dalam kitab ni ada tulis. Ke-16, meninggalkan minta tolong pada mendiruskan air. Sama dengan wuduk. Wuduk tu dia ayat dah. Sunatnya kita ambil air semai sendiri. Adapun nak suruh orang buat mayai tak apa. Ni air dah ada dah, kita nak suruh orang jiru, kita nak basuh-basuh, nak basuh ke muka, tu tak sunat. Sama juga dengan mandi, tak sunat bagi kita nak suruh orang jiru sikit air, kita pun mandi. Tak sunatnya begitu. Enggak kita kata siapa nak gitu. Mungkin untuk lelaki bini. Suami isteri kan dia mandi bersama, katakanlah ni. Kalau mandi bersama tak ada masalah suami isteri. Jadi mungkin kata si isteri memandikan suami, suami memandikan isteri. Jadi pada waktu tu tak digalak ke kita saat ni tu suruh orang lain jiruh kita. Hak moleknya kita jiruh kita diri kita sendiri. Jadi sama dengan masalah wuduk. Syahdan, tambahan kata makruh mandi dan wuduk pada air yang tenang. Air tenang ni maksudnya air hak tidak mengalir. Ada kita dah di sini. Makruh mandi dan wuduk pada air yang tenang. Kerana tu sunat kita ambil wuduk pada kolah dengan cara basuh di luar kolah. Memang sunat gitu. Tapi tak ada lah kata tu tiap wajib. Jadi janganlah siapa kita memaksa orang pula. Moga hak sunat. Maksudnya ambil air dari kolah tu kita basuh di luar kolah. Sebab air kolah ni air hak tenang, hak tak mengalir. Cuma janganlah kita tegas seperti mana perbuatan itu perbuatan hak tu tiap wajib. Sunatnya begitu saja. Makruh mandi dan wuduk pada air yang tenang dan melebihi membasuh daripada 3 kali. Makruh. Kita basuh 4 kali ke 5 kali, tak molek. Ambil wuduk pun tak molek, mandi pun tak molek.
Lepas tu kalau kita nak kira lagu mana kalau kita mandi dengan air hujan gitu ni. Air hujan. Jadi awak kata tak ada masalah dengan 3 kali per aliran lah. Dengan 3 kali per aliran pada waktu tu boleh lah. Jadi orang panggil, yalah kadang-kadang kita ni nak bersejuk-sejuk gak kita mandi kita tak cermat mana dah kain. Jadi hak tu tak digalakkan pada agama. Dan meninggalkan berkomo sebelum mandi sana kita tak berkomo. Jadi makruh. Serupalah dengan wudu. Dan memasukkan air ke hidung. Air ke hidung ni. Madmadah dan istinsyak. Jadi kita tinggalkan daripada berkomo dan masuk air dari hidung tu makruh. Sebab dianya benda bukan wajib. Kalau wajib tak sah dah pula. Supaya sejahtera daripada ikhtilaf perselisihan ulama yang mewajibkan dia. Ni. Bapa kata wajib kita nak kena masukkan air dalam mulut, air dalam hidung, kerana air dalam mulut dan air dalam hidung ni ada berlaku perkhilafan ulama. Apa maksud berlaku perkhilafan ulama? Ada kata wajib kena bersapa, ada kata tak wajib kena bersapa. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita nak keluarkan daripada perlakuan khilaf ulama, maka sunnah. Dan makruh pada orang junub itu makan dan minum dan tidur dan jima. Yakni maksud kata kalau kita ialah berhadas besar ni. Dan makruh pada orang junub makan, kita tak mandi lagi hidup makan dah. Dan minum makruh, dan tidur dan jima dahulu daripada membasuh zakar atau farash dan berwudu. Sebab tiga ayat ni. Jadi kalau katalah kita saat ni bersama dengan isteri, pada waktu tu jangan kita terus tidur. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita pergi basuh dulu tempat hok teman we saat ni tu. Basuh dulu baru ambil wudu. Sebab lagu-lagu mana bila bersama tok laki bini ni dia akan terbatal wudu. Jadi pada waktu tu orang panggil barulah kita boleh nak makan, nak minum ataupun kita nak tidur. Habis itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun pada menyatakan haram atas orang yang janabah. Jadi hak ni nak kecek masalah benda-benda haram. Kalau kita ni berjunub, apa perkara haram? Jadi benda itulah kita kena tahu definisi dia, hak wajib rukun dia, hak syarat dia, hak orang panggil sunat dia, dan apa benda hak mengharamkan. Perbuatan apa hak haram. Bermula haram atas orang yang janabah itu, yakni mandi wajib tu lah. Hak tak mandi wajib lagi tu 8 perkara. Mana? Pertamanya sembahyang, sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang itu sunnah. Sembahyang sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang itu sunnah, haram, tak boleh nak buat. Ataupun kelakuan bagi ibadat solat, supaya sujud syukur, sujud sahwi tak boleh lah. Sebab itu kan dia syaratnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedua, tawaf pada Masjidil Haram. Nak masuk Masjidil Haram pun tak boleh munggu orang panggil berhadas besar ni. Apa tak lagi dengan tawaf? Tawaf tu ibadat khusus pula. Kedua, tawaf pada Masjidil Haram, sama ada tawaf itu fardu ataupun sunnah. Sama ada tu dia panggil takmim. Takmim ni maksudnya dia nak meratai ke semua masalah. Tak kira lah tawaf tu tawaf fardu ke tawaf tu tawaf sunat, tak boleh buat semata-mata. Ketiga, membaca khutbah Jumaat. Tak boleh weh. Sebab khutbah Jumaat ni dia kira rukun sembahyang. Dia seolah-olah menggantikan bagi 2 rakaat bagi sembahyang zuhur. Tapi bukan bermakna siapa dia mari lewat tak dengar khutbah Jumaat maka dia kena sembahyang Jumaat 4 rakaat. Tidak. Tak ada nama orang begitu, tidak. Dia seolah-olah menepati 2 rakaat bagi solat zuhur. Ada 2 rakaat lagi hak sembahyang Jumaat tu. Cuma nak ia kata
khutbah tu dia kira dengan perbuatan solat Jumaat juga. Maksudnya dia kena ada syarat dia kena ada rukun dia. Ni. Adakah sah jika orang yang berjunub niat mandi tu dengan niat mandi wajib bukan mandi junub? Tak apa, sama lah. Maksud katanya di antara je jugalah. Niat bagi mandi wajib, mandi janabah ataupun mengangkat hadas besar, sewaktu dengan dia lah tu. Tak ada masalah. Ketiganya membaca khutbah Jumaat. Sebab tu khutbah Jumaat ni ada syarat, dia ada rukun. Dia di antara syarat sah bagi Jumaat, sahnya bagi khutbah. Kalau khutbah tak sah, maka Jumaat tak sah. Dia beza dengan khutbah raya. Khutbah raya dia lepas pada hari raya, yang lepas pada solat hari raya. Dan tidak semestinya kalau khutbah raya tu tak sah, maka solat hari raya pun tak sah dah. Sebab tu solat hari raya ni kalau tak baca khutbah pun sah. Kalau kita sembahyang hari raya sehari di rumah baca. Mari tak perlu nak baca khutbah. Khutbah ni tambah di antara hak sunatnya lepas pada solat hari raya. Keempat, menjabat ke Quran. Nak setuh Al-Quran hari la yamassuhu illal mutahharun. Tu hak tak ada wuduk pun tak boleh, apatah lagi hak tidak mandi junub. Kelima, menanggung, yakni menanggung akan mushaf, sama juga tak boleh. Kecuali bahasa dia sama dengan masalah wuduk tu lah. Kalau kita tanggung pada satu bait ni, yang mana ada mata benda yang lain, kita niat pada menanggung mata benda yang lain, maka itu dibenarkan, dimaafkan. La yamassuhu illal mutahharun, tak boleh nak setuhkan Quran kecuali Quran terjemahan. Quran tafsir. Terjemahan pun masalah warning ke, ada tanya masalah terjemahan tu macam mana. Kita tanya di antaranya pendapat gurunya, dia kata terjemahan pun samalah, dia kira macam tafsir. Sebab terjemahan ada sekarang ni dia panggil terjemahan dengan cara tafsir. Adapun terjemahan dengan benar-benar tu tak boleh. Terjemahan ni terjemahan dengan cara tafsir. Dia tidak ada terjemahan dengan sebutir-sebutir. Sebab tak ada yang boleh orang panggil perkataan hok sama dengan makna bagi ayat saat ni. Cuma hok terjemahan ada ni secara tafsir. Dia tak mengapalah nak itu. Ada pun kalau kata Al-Quran hok sejuzuk ni tak boleh. Walaupun tak cukup 30 juzuk pun, dia bukan masalah tak cukup 30 juzuk atau tidak, dia masalah Al-Quran. Kecuali benda lain tu banyak daripada Al-Quran. Jadi supaya kitab tafsir tu boleh, sebab ada benda lain yang lebih banyak pada Quran. Tapi walaupun kata boleh, nak setuhkan pada tempat Al-Quran tu tak boleh. Tu bagaimana pula dengan ada kita tak faham ni. Masalah orang yang nak imtihan, exam, periksa, nak jawab Al-Quran, sedangkan dia tak ambil, dia tidak ada wudu, ataupun orang perempuan dah tahid, tak boleh nak tulis gitu. Gagal dia nya. Dalam kitab umdah dia kata tak mengapa, nak menulis boleh, nak menyentuh tak boleh. Tu kena ambil tanda betul-betul ni. Nak menulis boleh, nak menyentuh tu tak boleh. Kena tanda lah. Jadi kalau saya terlupa, ada orang boleh bantu. Ni. Kalau saya terlupa kak, kalau tak tanda tak ada orang boleh bantu lah. Masalah mandi sunat tadi, tak litah molek lagi. Boleh ke tak orang baik. Keenam, membaca Quran melainkan barang yang diharuskan membaca dia. Tu tak apa. Seperti mana? Seperti bismillah hingga akhirnya, tak kala hendak makan. Tu dia panggil baca Quran dengan niat zikir dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, tak apa lah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tak kala lepas makan. Agak tu ayat Quran kan? Tak apa ni. Kalau kita niatkan dengan zikir tu, bukannya Al-Quran niat baca ke Quran. Tak kala lepas makan, maka yang demikian itu baca bismillah alhamdulillah itu kerana mengambil berkat semata-mata. Tak bukan nak baca ke diri Al-Quran. Jadi kalau katalah wirid kita dah, zikir kita dah, sebelum nak tidur baca 3 kul, baca ayat kursi, baca Fatihah, tak mengapa. Sebab waktu boleh lagi kita nak niatkan zikir.
Lepas tu banyak mana hak dibenarkan kita niat zikir. Dia tak ada hak ni. Dia tak ada dalam kitab kata boleh niat Al-Quran ni, boleh niat zikir bila kita berjunub, bila kita ni dengan qadar 50 ayat ke, tak ada sebut. Asal kata kita nak zikir maka boleh. Cuma kalau kita baca banyak-banyak, tengok ke Quran saat ni, adakah telitah di kita nak zikir? Kalau kata telitah di kita tu pagi nak membaca, maka itu tak dibenarkan lah. Membaca ke Quran tu tak dibenarkan. Ni, membaca niat ke zikir walaupun ayat Quran atau tak apa. Maka demikian itu kerana mengambil berkat semata-mata. Ketujuh, berhenti di dalam masjid. Berhenti dalam masjid tu pun tak boleh. Orang berjunub, apatah lagi orang haid. Orang haid tak boleh. Bukan kata tak boleh nak berhenti, orang panggil tak boleh nak berhenti dalam masjid. Nak lalu dalam masjid pun tak boleh orang haid. Kecuali diyakini tak menajiskan masjid. Waktu tu dibenarkan dalam keadaan hukumnya makruh. Kedelapan, berulang-ulang di dalamnya, duduk dalam masjid, duduk ulang gemari, maka itu pun tak dibenarkan juga. Habislah di situ hingga dia kata faslun pada menyatakan syarat tayamum. Jadi kita ni masuk pada tayamum dah lah. InsyaAllah kita sambung pada esok hari tayamum. Dia kemungkinan lusa tu kita masuk bab hid. Ni. Tapi bab hid dalam ni tak banyak. Kalau nak lebih detail, tu kita ada dah. Ni, baca kitab hid nifah daripada sebutan kitab Sabilul Muhtadi itu boleh rujuk di situ pula lah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.